Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita baca dari, kita ulang sikit ayat yang ke-9. Semalam ada itu sikit, apa tu, ada masalah teknikal sikit semalam, jadi kita ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama hari ini hari Jumaat, dalam hari-hari yang ayamin ma'lumat, dalam hari yang sudah dimaklumi, bahawa dia adalah hari yang istimewa. Maka perbanyakkanlah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan takbir, banyakkan zikir, Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan kekurangan kita pada yang berlaku dan mentaufikkan kita kepada apa yang Dia redha, insya-Allah. Baik, hari ini kita baca dari ayat yang ke-9. 9 ni kita baca dah semalam. Semalam kita baca tapi kita ulang balik, iaitulah ayat berkaitan dengan Ittastaghithuna rabbakum, dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia memperkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan bantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Yang kita dah sebut semalam dalam tafsir, sebut datang 500, kemudian 500 malaikat. 500 dipimpin oleh Jibril alaihi salam dan 500 lagi dipimpin oleh Mikail. Datang kemudian membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dah sebut semalam bahawa barisan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan Islam yang terbaik. Golongan Islam yang terbaik, yang solid,
malah mereka mendapat kebaikan yang lebih daripada tu. Lepas daripada perang Badar, maka orang-orang yang turut serta dengan Nabi SAW dalam perang Badar, maka dikira mereka adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa. Kita ingat balik perkataan Ka'ab bin Malik waktu cerita tentang taubat dia kan. Dia kata, aku tak pernah termis perang dengan Nabi SAW pada setiap peperangan kecuali perang Tabuk. Adapun perang Badar dia tak pergi disebabkan masa tu Nabi bukan seru untuk perang. Kan? Tapi dia bercita-cita kalau maknanya orang Islam pada masa tu, kalaulah mereka ikut serta perang Badar, secara mereka dapat kemuliaan. Salah seorangnya iaitulah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau kita ingat, Hatib bin Abi Balta'ah ni adalah orang Islam yang mana waktu Nabi SAW nak serang kota Mekah, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi suruh sembunyikan cerita persiapan Nabi nak serang Mekah. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tulis satu surat bagi tahu kepada keluarga dia di Mekah supaya bersiap-siap. Kemudian surat ni dihantar melalui seorang wanita pergi ke Mekah. Turun wahyu daripada Allah, kata kepada Nabi SAW ada surat daripada Mekah, dari surat pada Madinah menuju Mekah. Nabi pun panggil sahabat dia, 2 orang Nabi hantar pergi kejar. Kejar-kejar, jumpa. Mereka cerita jumpa, dapat surat tu balik. Balik ke Madinah, tengok-tengok dia adalah surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat-sahabat pun marahlah, ni pengkhianatan ni kepada Rasulullah SAW. Malah Umar seperti biasa, Umar kata apa? Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Umar dia orang tegas salah sikit. Ya Rasulullah, biar aku pancung aja. Nabi SAW kata, innahu qad syahida badra. Hatib ni dia telah ikut dalam perang Badar. Dia ahli Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah qad ittala'a ala ahli Badr. Dan kamu tak tahu bahawa Allah telah melihat kepada orang-orang yang menyertai perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lalu Allah Ta'ala kata, buatlah apa yang kamu mau, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Mana ahli Badar ni, mereka berada dalam keampunan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Ta'ala kata, buatlah apa pun, aku akan ampunkan kamu. Akhirnya, Hatib bin Abi Balta'ah dibebaskan. Dan Nabi tak buat apa-apa pun kepada dia. Sebab apa? Sebab dia telah menyertai perang Badar. Tengok keistimewaan orang yang menyertai perang Badar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita juga ada sebut wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira, dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya. Dan kemenangan pula hanyalah datang dari Allah. Waman nasru illa min indillah. Yang memenangkan itu adalah Allah. Bukan kita, bukan tentera, jumlah tentera yang memenangkan. Yang memenangkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang kata dalam Quran, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tidaklah kemenangan itu melainkan dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha bijaksana.
Baik. Maka Allah membantu mereka setelah pada mereka ni mendekatkan diri ataupun memperelokkan Islam mereka. Kemudian idh yughashshikumun nu'as, dan ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk. Tiba-tiba rasa mengantuk. Idh yughashshikumun nu'as, Allah bagi rasa mengantuk kepada tentera. Amanatan minhu, sebagai satu keamanan dari Allah. Sebelum perang lah. Wa yunazzilu alaikum minas sama' ima'a, dan Allah turunkan hujan dari langit. Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu dengannya. Wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan, dan untuk menghapuskan dari kamu gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum, dan juga untuk menguatkan hati kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Menetapkan tapak, benarnya bukan menetapkan tapak pendirian, bukan menetapkan pendirian, menetapkan tapak kaki ya. Tapak kaki. Sebab apa? Sebab Badar ni kawasan pasir. Kawasan pasir. Bila turun hujan, maka tanah tu jadi tetap, memudahkan orang Islam untuk berperang. Untuk berperang. Dan mereka juga duduk di lembah, di lembah di bawah. Idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum, di mana kita pernah baca dalam surah belum baca lagi surah di dalam juz ke-10 kita ni 9 pasal kita undur sikit. Tapi Allah Taala cerita nanti bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh antum bil udwatid dunya, kamu duduk di bawah, mereka duduk di atas. Jadi kalau nak serang mereka tu memang payahlah kan dengan perpasir, tapi Allah turunkan hujan sehingga menetapkan tanah, memudahkan bagi mereka untuk perang. Jadi al-kisahnya, sebelum daripada tu semalam saya sebut pasal korban daripada Quraisy, termasuklah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan saya sebut Abu Lahab. Alhamdulillah ada orang betulkan saya semalam, betul Abu Lahab dia tak ikut perang. Abu Lahab dia tak pergi perang Badar, dan dia mati kerana sakit di Mekah. Jadi terima kasih yang membetulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga lisan kita daripada kegelinciran. Dan alhamdulillah terima kasihlah ada orang boleh sama-sama bantu mengingatkan supaya kita sama-sama berkongsi faedah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cerita perang Badar ni semalam kita janji nak cerita perang Badar lah. Baik. Perang Badar ni apabila kita semalam dah cerita dah sikit-sikit. Apabila larinya asal cerita Nabi nak serang kafilah dagang. Kemudian Abu Sufyan yang memimpin kafilah ni, dia orang yang pintar, cerdik dan hati-hati. Dia pemimpin, memang watak pemimpin macam tu. Jadi bila dalam perjalanan dia tahu waktu nak melintasi Hijaz ni Madinah dengan Mekah lah ni. Nah, bila nak melintasi Hijaz, macam-macam bahaya yang akan datang. Jadi dia hantar risikan, termasuklah yang dapat berita ialah persiapan Nabi nak serang dan mereka selamat daripadanya. Kemudian tentera daripada Mekah sudah datang. Bila sampai orang yang menyeru selamatkan, tentera daripada Mekah pun datang. Yang datang tu termasuklah aku panggil pemimpin-pemimpin utama mereka. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, ni pembesar-pembesar dia.
Kemudian mereka datang duduk berkampung dekat Badar. Masa tu nak balik dah, ramai orang bincang, kita balik lah. Ada seorang daripada Bani Zuhrah. Masa tu setelah bincang, Abu Jahal tak nak balik. Abu Jahal kata, inilah peluang untuk kita hancurkan Muhammad ni. Tapi Bani Zuhrah yang dipimpin oleh Akhnas bin Syariq, dia kata apa? Aku tak nak balik juga. Dia pun balik. Dia balik bersama dia lebih kurang Banu Zuhrah. Falam yashhad ma'hum wa kanu hawali 300 rajulin. Mereka Banu Zuhrah ni satu kabilah yang bergabung dengan Quraisy. Mereka jumlah dia 300 tentera masa tu. Jadi dia balik 300, tinggal 1000 Quraisy. Makna kalau semua sekali tu 1300. Tapi Akhnas bin Syariq ni akhirnya dihormati oleh kaum dia. Pasal apa? Sebab keputusan yang dia buat tu sangat tepat. Untuk balik, lalu dia dihormati, dipuji oleh kaum. Muju kamu, suruh kami balik. Kalau tidak, mati kat dalam tu. Jadi pergilah tentera Quraisy ada 1000 duduk di Badar. Masa tu Nabi SAW pergi juga buat spy. Nabi ni, waktu kita tengok ketenteraannya ada seni dia. Bukan main-main, biasa-biasa tak. Ada taktikal dia. Waktu tentera Nabi SAW sampai ni, telah Nabi bermusyarat pergi dengan sahabat semalam kita dah cerita, sahabat-sahabat sama semua kata, jom okey kita pergi berperang dengan Nabi SAW. Maka tentera Islam pun meneruskan perjalanan ke Badar. Orang kafir pun dalam perjalanan tu pergi. Kemudian sampai di nak sampai berhenti tepat tu, Nabi SAW berhenti di salah satu daripada mata air di Badar. Punca air. Kemudian bila Nabi berhenti di situ, Nabi SAW ada seorang sahabat datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kita berhenti sini ni wahyu dari Allah ke ataupun ia adalah sebahagian daripada taktikal perang? Maknanya ini adalah ilmu peperangan ke wahyu? Tak, Nabi kata ni pandangan aku untuk kita berhenti sini, bukan wahyu. Lalu sahabat tu kata, kalaulah kerana dengan ilmu perang, lebih baik kita pergi depan sikit lagi. Pasal apa? Kita berhenti di mata air yang terakhir, sumber air yang terakhir. Kemudian kita buat kolam untuk tadah air kita. Yang belakang-belakang ni kita tutup, supaya bila perang, hari berlaku peperangan, kita ada sumber air, mereka semua tak ada sumber air. Punca air tu kita kontrol. Jadi Nabi SAW setuju. Nabi kata okey, kita ikut pendapat ni, kita pergi. Nabi pun sambung perjalanan dia. Kemudian berhenti di mata air yang terakhir tu. Kemudian Nabi tutup semua mata air lain. Berkemahlah situ. Kemudian sahabat-sahabat ni pula bagi pandangan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kiranya kalau kami buat satu kemah khas untuk Nabi, tempat tinggi sikit, dan Nabi duduk di kemah tersebut, ada orang kawal, amdai apa saja berlaku, kalau kita menang, Nabi pun dikira turut serta perang. Tapi kalau kita kalah, kamu tengok keadaan kami tak boleh nak pertahan dah, larilah bersama dengan orang-orang yang ada dengan kamu, kerana sesungguhnya kamu tinggalkan ada lagi sahabat-sahabat di Madinah yang boleh bantu kamu. Jadi itu perancangan daripada sahabat. Nabi kata okey, Nabi pun setuju. Nabi setuju, dan kemudian Nabi softkan tentera dia. Setelah Nabi bariskan tentera,
kemudian Nabi pun masuk dalam kemah dia. Tapi pada malam berlakunya peperangan tu, pada malam itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Tengah-tengah duduk malam tu nak perang ni, masa itulah juga Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ataupun masa itulah juga Nabi SAW tanya, ada seorang lelaki yang mana Nabi tanya berapa banyak kumpulan mereka. Nabi tanya berapa ramai mereka. Kemudian dia kata tak tahu ramai. Seorang budak tu kata ramai. Lepas tu Nabi tanya dia, berapa banyak unta yang mereka sembelih? Nak tahu jumlah dia, berapa banyak unta yang mereka sembelih? Jawab dia 9 atau 10 ekor. 9 atau 10 ekor. Kemudian Nabi SAW kata, kalau begitu jumlah dia antara 900 sehingga 1000 orang. Nabi pun tahulah jumlah dia. Jumlah dia Nabi pun tahu. Antara 9 sehingga 1000. 900 sehingga 1000. Kemudian memanglah para sahabat pun semangatlah merekanya. Semangat. Dalam masa yang sama adalah kebimbangan nak perang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut tidurkan mereka. Ni ayat ni. Malam tu rasa mengantuk, semua orang tidur. Jadi Allah bagi kerehatan kepada mereka dan Allah bagi ketenangan kepada mereka dengan tidur tersebut. Kan kita ni bila kita tidur tu kita pun hilang rasa stres kita ke, takut ke. Tidur ni rupanya terapi rupanya. Jadi baguslah tidur. Tidurlah. Tapi Allah bagi semua mereka masa tu, malam tu, idh yughashikumun nu'asa amanata, rasa mengantuk kemudian tidur malam tu. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, kemudian hujan pun turun membasahi bumi. Liyutahhirakum bih, supaya Allah bersihkan kamu dengannya. Wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan, dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan. Syaitan duk kata nanti macam-macam lah. Duk kebimbangan yang ada pada mereka tu. Wa yuthabbita bihil waliyarbita ala qulubikum, supaya bila bangun daripada tu kamu jadi kuat semangat kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan kemudian supaya tetapnya tapak kaki kamu. Baik. Jadi malam tu adalah malam Jumaat. Kanat hadhihi lailah lailatul Jum'ah. Itu malam Jumaat 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Waktu Nabi keluar daripada Madinah tu adalah 8 ataupun 12 Ramadan. Mana perjalanan Nabi sampai ke Badar tu, hari persiapan nak berlaku perang, lebih kurang 9 ataupun 7 hari, seminggu lah lebih kurang kan. Kalau 12 Ramadan makna 5 hari. Kalau 8 Ramadan maknanya ada 9 hari. Ada 9 hari. Antara 5 hingga 9 hari. Itu disebut dalam kitab sirah ni. Jadi keluar 8 atau 12, malam tu sampai tu nak berlaku perang 17 Ramadan. Malam itulah malam Jumaat turun hujan, Allah tidurkan mereka, bagi kerehatan. Maknanya apa? Sebab mereka dah lama dah keluar ni. Kalau kita kira kak, letih tu letih lah, ada dah letihnya. 5 hari berjalan ni
letih. Tapi Allah Ta'ala tidurkan mereka, bagi kerehatan, kuatkan semangat, tetapkan tapak kaki mereka mudah untuk berperang. Bulan Ramadan. Tapi tak puasa masa tu. Syariat puasa lupa dah bila dia diturunkan. Tapi memang masa tu tak puasa lah. Tak puasa. Kalau pun berlaku perang dalam bulan Ramadan, tapi kerana perang tak puasa. Sahabat-sahabat tak puasa. Baik. Sebab dia musafir dah masa tu. Musafir lagi, nak perang lagi. Baik. Kemudian bila tentera Quraisy, dia buat risikan juga. Quraisy pun buat risikan juga. Dan antara yang berlaku, beberapa kumpulan daripada Quraisy dia datang, kemudian dia tengok ada tempat air hak Nabi buat tu. Tentera Islam ni duk tengok apa jauh lah. Dia pergi minum ala air tu. Aqbala nafarum minhum ila haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi pun kata, da'uhum, tinggal. Biar dia minum. Fama syariba ahadum minhum yawma idzin illa qutil. Tidak seorang pun dari mereka yang minum air itu melainkan hari ini dia terbunuh. Kecuali seorang je, iaitu Hakim bin Hizam. Dia ni, Hakim bin Hizam ni, dia terselamat daripada peperangan tersebut. Lepas daripada tu dia masuk Islam dan baik keislamannya. Baik keislamannya. Dan dia pada saat tu senantiasa bersyukur kepada Allah. Dia kata wa kana idza ijtahada fil yamin. Dia ni kalau dia bersumpah, demi Allah yang telah menyelamatkan aku dari perang pada hari Badar. Pasal Hakim bin Hizam ni daripada ramai-ramai hak minum air daripada kolam tu, dia seorang selamat dan dia sangat syukur kepada Allah yang menyelamatkan dia dan bagi peluang kepada dia masuk Islam dan mati dalam Islam. Kemudian fadara Umair bi farasihi haula al-askar thumma raja'a ilaihim. Dari ramai itu mereka pun bila tengok lepas minum, dia pergi tengok kemah-kemah tu, cuma dia tak pasti berapa jumlah mereka. Cuma dia kata lebih kurang 300 orang. Lebih kurang. Yaziduna qalilan aw yanqusun. Lebih kurang 300 orang. Jadi beberapa orang daripada Quraisy kira ramai juga tu. Ada yang kata tengok dengan pandangan, oh ni simple, ada yang kata nak balik dan sebagainya. Tapi akhirnya Abu Jahal memberi semangat kepada mereka, kemudian mereka pun memberi semangat dan meneruskan rancangan mereka untuk berperang. Untuk berperang. Baik. Walamma tala'al musyrikun wa tara'al jam'an. Bila orang musyrikin tu dah naik atas bukit, kemudian sampai puncak, orang Islam ni duduk bawah, maka nampaklah antara kedua-duanya, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula menyusun barisan tentera dia soft lah. Dan berlaku pada permulaannya ialah al-mubarazah. Mubarazah tu tentangan seorang demi seorang tu lah. Challenge seorang-seorang dulu. Faqad kharaja wa kana awwalu qatlin ash'ala narul ma'rakah. Mula-mula Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi,
seorang lelaki yang buruk akhlak. Kemudian dia pun keluar lawan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila keluar mula-mula seorang tu, Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ni daripada Bani Makhzum, temu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, kemudian kena bunuh oleh Hamzah, matilah dia. Okay? Lepas daripada tu keluar pula 3 orang. Siapa dia? Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. 3 orang. 2 orang adik-beradik, seorang lagi pak saudara dia. Seorang bagi. Seorang lagi anak dia. Anak dan 2 orang adik-beradik. Utbah dengan anak dia, Al-Walid bin Utbah. Kemudian dengan seorang adik-beradik dia, Syaibah bin Rabi'ah. Jadi 3 orang ni kira anak beranak lah. Keluar 3 orang. Falamma fasalu min as-saffi talabul mubarazah. Mereka pun minta lawan dia 3 orang ni. Dia hebat-hebat lakon ni. Ni pembesar. Fa kharaja ilaihim thalathatun min syababil ansar, Auf wa Muawwidh ibn al-Harith wa ummuhuma Afra wa Abdullah bin Rawahah. 3 orang. Juga 2 orang adik-beradik dan seorang lagi Abdullah bin Rawahah. Mereka ni tidak dikenali oleh orang Mekah lah, sebab mereka ni golongan Ansar. Mula-mula tu Hamzah tu dia kenal lah. Ni 2 orang ni, 3 orang ni, dia tanya, "Mu siapa nak lawan kami?" Dia kata, "Kami ni daripada golongan Ansar." Dia kata, "Pergilah kamu. Kami tak ada urusan dengan kamu." Dia tak nak lawan. Kami nak lawan orang Mekah. Kami nak lawan kira Banu Ammina. Innama nuridu Bani Ammina. Kami lah nak lawan anak beranak pakcik kami, maknanya keturunan kami. Dia lawan. Dia kira tak ada standard dah. Kalau tak tahulah tak ada standard kalau ke mana, tapi dia kata kami tak ada permusuhan dengan kamu. Kami nak lawan orang Mekah. Nabi SAW, mereka pun kata, "Wahai Muhammad, keluarkan orang yang setanding dengan kami." Keluarkan orang yang setanding dengan kami. Enggak, dia ni pembesar lagi, Quraisy lagi, orang hebat lagi. Dia tak nak lawan orang tidak dikenali. Nabi kata apa? "Qum ya Ubaidah ibn al-Harith. Qum ya Hamzah. Qum ya Ali." Lepas tu Nabi kata apa? "Bangun Ubaidah ibn al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib kali lagi dan Ali." Faqamu wa danau minhum. Qalu man antum? Mu pula siapa? Dia pun ayat kami ni begini siap. Ni kata Ubaidah, Hamzah, Ali. Dia kata yang ni antum akiffa ukiram. Ni baru lawan itu. Baru lawan kita. Baru setanding. Maka Ubaidah, hak paling tua sekali lawan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah lawan Syaibah. Ali lawan Al-Walid. Dan ketiga-tiga tu kemudian menang. Rekah cerita mati ketiga-tiga Quraisy, menang ketiga-tiga Islam. Okey. Itu pun mula-mula menang Ali dan Hamzah 2 orang. Kemudian yang Ubaidah ni moga dia hak paling tua ramai-ramai tu. Dia susah sikit lah nak melawan. Tapi bila dah Ali dan Hamzah menang, dia orang pergi bantu, kemudian menanglah. 3 tu mati. Orang Quraisy mati, menang. Setelah daripada tu makinlah kuat semangat orang Islam dan makinlah lemah semangat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa?
idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ingatlah ketika Tuhan wahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, memberi pertolongan. Fathabbitul ladzina amanu, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, aku akan mengisi hati orang-orang kafir dengan perasaan gerun, takut. Fadribu fawqal a'naq, maka pancunglah leher mereka. Dan wadribu minhum kulla banan, dan potonglah tiap-tiap anggota mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pergilah, peranglah mereka, pancunglah mereka. Pasal apa? Allah Taala akan beri ketenangan dalam hati, semangat kepada Islam, dan campakkan rasa takut kepada orang Quraisy. Pada masa itulah Nabi SAW, masa itu Nabi dijaga oleh beberapa orang sahabat, termasuklah Sa'ad ibn Mu'adz dan Abu Bakar As-Siddiq. Masa itu yang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dah semalam. Dia kata, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, ya Allah, berilah kepadaku apa yang engkau janjikan. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak, ya Allah, aku mohon kepadamu janjimu, ya, bantulah kami, kurniakanlah apa yang telah dijanjikan kepada kami. Dan dia kata, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabata al-yawm la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi abada. Kalau kalah sekiranya kumpulan ni, kamu tidak akan disembah. Ya Allah, sekiranya engkau mau, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Yakni Nabi minta ibtihal. Ibtihal ni nampak sungguh. Apa panggil? Minta doanya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tengah-tengah doa tu Nabi SAW tertunduk. Lepas tu dengan Abu Bakar ni, Nabi tunduk, kemudian Nabi angkat kepala dia. Nabi kata, bergembiralah wahai Abu Bakar, hadza Jibril ala thanaya an-naqa, ala thanayahu an-naqa. Itu adalah Jibril, Jibril dah turun. Ataka nasrullah, hadza Jibril akhadha bi'anani farasihi yaquduhu ala thanayahu an-naqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bergembiralah wahai Abu Bakar, ni Jibril sedang datang dengan kudanya, datang untuk ala thanayahu an-naqa, dia kata ayil ghubar, apa ni, di nampak apa, debu-debu yang berterbangan tu disebabkan kedatangannya tenteranya malaikat ni. Ya. Baik. Kemudian masa itulah juga kita sebut tentang matinya Abu Jahal. Abu Jahal ni dibunuh oleh dua orang pemuda. Kalau kita sebut main kanak-kanak tu nampak kecil sangat dah, tapi ni pemuda disebut syaban dalam bahasa Arab disebut. Mula-mula kata Abdurrahman bin Auf kata, inni la fi saffi yawma badrin idhil tafattu fa idha an yamini wa an yasari fatayani haditha sin. Waktu duduk di perang Badar tu, Abdurrahman bin Auf kata, tiba-tiba aku tengok belah kanan kiri aku, tiba ada dua orang pemuda, masih lagi muda lagi. Fatayan haditha sin, remaja lah bahasa kita, tidak budak, tidak pemuda, remaja lah bahasa kita ni. Pilih haditha asin, masih muda usianya. Faka'anni lam amin bimakanihima, seakan-akan aku rasa tak selamat dengan tengok dua tu.
idh qala li ahaduhuma sirran min sahibihi ya am, di mana salah seorang tu rakyat ke aku, wahai pak cik, mana Abu Jahal? Tanya. Dia memang cari Abu Jahal dia hari tu. Mana Abu Jahal? Dia kata, qultu ya bna akhi ma tasna' bi, mu nak buat apa Abu Jahal? Dia kata, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah, aku diberitahu dia mencela Rasulullah. Sayangnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku dengar dia cela Rasulullah. Okey. Qala wallazi nafsi biyadi la in ra'aitu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutul a'jalu minna. Dia kata, demi Allah, sekiranya aku bertemu dengan Abu Jahal, aku tidak akan meninggalkan dia sehingga salah seorang daripada kami, siapa yang dulu bertemu, mati. Memang semangat sungguh ni. Fata'ajjabtu lidzalik. Aku pun heran, kagum dengan pemuda ni atau remaja ni. Kemudian hak sebelah aku ni, hak sebelah kiri pun bisik kat aku benda yang sama juga. Benda yang sama. Lepas aku pun tengok, aku nampak Abu Jahal. Dia kata, mu tengok sana, itulah orang yang kamu cari tu. Dia kata, fa lam anshub an nazartu ila Abi Jahal yajulu fin nas. Fabtadarahu bisayfayhima fadarabahu hatta qatalahu. Maka dua-dua orang tu pergi kepada Abu Jahal, kemudian dua-dua orang tu telah membunuhnya. Apabila setelah dua orang tu pergi jumpa Rasulullah, dia pun repot. Rasulullah, kami dah bunuh dah Abu Jahal. Nabi kata, kamu dua bunuh. Faqala kullu wahidin minhuma. Dia kata, Nabi kata, siapa bunuh dia? Dua-dua kata, aku bunuh. Serentak dia jawab, aku bunuh. Qataltu. Nabi pun kata, pedang, kamu sapu dah pedang? Dia kata, tak lagi. Nabi pun tengok, dua-dua pedang tu masih lagi berlumuran darah. Nabi kata, kila kuma qatalahu, dua-dua kamu memang telah membunuhnya. Seorang tu nama dia Mu'adz ibn Amru ibnul Jamuh. Seorang lagi nama dia Mu'awwidh bin Afra. Mu'awwidh bin Afra, iaitulah anak kepada Afra. Afra ni orang yang seorang wanita yang anak-anak dia adalah syuhada tu, yang anak-anak dia ni yang memang tu. Tapi Amru ibnul Jamuh ni, kalau kita ingat, adalah sahabat yang tempang. Teringat tak yang waktu perang Uhud dia nak pergi perang, padahal dia tak perlu pergi, tapi dia pergi juga sebab dia nak mati syahid, dan dia terbunuh. Anak dia lah, nama dia Mu'adz bin Amru ibnul Jamuh. Anak dia ni lah yang bunuhnya Abu Jahal. Anak dia, ayah dia pun semangat, anak pun semangat. Itulah Islam ni, gitulah dah. Baik, lalu matilah Abu Jahal. Jadi Utbah Syaibah bin Rabi'ah ni pemimpin Quraisy, dan juga Al-Walid bin Utbah. Ni adik-beradiknya Hindun bintu Utbah. Hindun isterinya Abu Sufyan. Ingat tak Hindun binti Utbah? Hindun ni, inilah adik-beradik dia Al-Walid bin Utbah. Ayah dia Utbah bin Rabi'ah. Pak cik dia Syaibah bin Rabi'ah. Dia kehilangan 3 orang adik-beradik, ayah, pak saudara dalam perang Uhud. Sebab tu dia sangat benci kepada Wahsy. Sangat benci kepada Hamzah, sebab Hamzah yang bunuh ayah dia ni, dan kemudian dia upah Wahsy untuk bunuh Hamzah, sebab Hamzah telah bunuh ayah dia ni. Kemudian dengan 3 orang keluarga dia ni, Abu Jahal mati di tangan Mu'adz dan Mu'awwidh. Mu'adz dan Mu'awwidh. Mu'adz bin Amru ibnul Jamuh dan Mu'awwidh bin Afra. Semua ni pembesar-pembesar Quraisy.
akhirnya mereka mati terbunuh. Seorang lagi nama dia Umayyah bin Khalaf. Waktu Nabi SAW bila dalam risikan Nabi tu, Nabi tanya orang, tanya berapa orang jumlah dia, siapa yang ada. Bila dia sebut nama-nama orang yang ikut serta perang, Nabi kata hak mari tu itulah Mekah dia. Lebih kurang tu. Ni akbadu Makkah, hatinya, jantungnya Mekah ada depan kamu. Jantungnya Mekah, maknanya pembesar Mekah ada belakang. Umayyah bin Khalaf ni, siapa dia ni? Dia tuan kepada Bilal. Kalau kita Bilal bin Rabah kan. Bilal bin Rabah ni tuan dia Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ni lah yang seksa Bilal. Ya. Kemudian waktu dalam pertempuran bertembung Umayyah bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf. Dua-dua orang ni sahabat waktu jahiliyah. Dua-dua orang ni sahabat waktu jahiliyah. Kemudian masa mula-mula dok bertembung ni, masih lagi duduk berbicara dua orang tu lah. Duk kecek-kecek dua orang tu. Wallahi inni la'aquduhuma idh ra'ahu Bilalun ma'i. Tengah-tengah aku baru nak bertembung dengan dua orang ni, iaitulah Umayyah bin Khalaf dengan anak dia. Dengan anak dia baru nak tembung perang ni, tengok Bilal tengok. Bilal tengok bekas tuan dia. Bilal ni dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq kan. Waktu kena seksa tu, Abu Bakar As-Siddiq beli Bilal dan merdekakan Bilal. Jadi dia jumpa tuan dia dulu waktu dia hamba, dan tuan yang menyeksa dia. Boleh bayang macam mana. Bila tengok Bilal kata Ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in najah. Kepala kafir Umayyah bin Khalaf, aku tak selamat kalau dia selamat. Dia kalau dia selamat, maknanya aku tak akan selamat kalau dia selamat. Kalau dia hidup, maknanya selagi dia hidup aku tak puas hati lah, habis kalau gitulah. La najautu in najah. Lepas tu ai Bilal asiri. Kata di Abdurrahman bin Auf, masa tu dia nak tawan dia. Dia tak nak bunuh sebab dia kawan jahiliyah. Masa jahiliyah dulu dia kawan. Abdurrahman bin Auf kata, "Ya Bilal, asiri." Wahai Bilal, aku dah tawan dia. Kata Bilal, "La najautu in najah." Kalau dia hidup, aku tak selamat. Qultu atasma'u ya ibn Sauda. Kamu dengar tak? Wahai Ibn Sauda, maksud tu Abdurrahman bin Auf ni panggil Bilal, wahai anak hitam. Lepas tu Bilal kata la najautu in najah. Lepas tu dia pun menjerit dengan suara yang keras, "Ya ansar Allah, wahai tentera-tentera Allah, Ra'sil kufri Umayyah bin Khalaf, ini ketua kekufuran, kepala orang kafir Umayyah bin Khalaf. La najautu in najah." Dia kata, tak selamat kita kalau dia selamat. Kalau tak selamat aku kalau dia selamat. Lalu di saat itu tentera kepung. Bila tentera kepung tu, masa tu baru Abdurrahman nak tangkap, tak jadi dah lah. Bila bertemu kepungan begitu, akhirnya fa akhlafa rajulun as-sayf fa daraba rajulun ibnahu fa waqa'a. Bila dalam perang tu, asal-asalnya Abdurrahman nak tangkap, tapi mereka dengan ramai-ramai tu akhir sekali kumpul serang. Bila serang, maka seorang tu membunuh anak kepada Umayyah bin Khalaf. Wa saha Umayyah sayhatan ma sami'tu mithlaha qat.
Faqultu inji binafsika, kemudian menjeritlah Umayyah bin Khalaf. Kata Abdurrahman bin Auf, larilah kamu, selamatkan diri, aku tak boleh nak tolong kamu. Nah, maknanya kalau kamu nak minta tolong aku tak boleh tolong. Pasal dalam peperangan tu memang tak boleh lindungi musuh kan. Jadi akhirnya fawallahi ma aghni anka syai'a, aku tak boleh bertolong kamu. Fahabaruhuma bi asyafihim hatta fazi'u minhuma. Fakana Abdurrahman yaqul yarhamullahu Bilalan dhahabat adra'i wa faja'ani bi asiri. Dia kata semoga Allah merahmati Bilal. Dia telah dhahabat adra'i wa faja'ani bi asiri. Dia telah membunuh tawananku. Tapi itulah kesudahan Umayyah bin Khalaf akhirnya dibunuh di medan perang. Maka matilah pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian ada satu cerita lagi dalam perang ni, iaitulah nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni kita ingat lagi siapa kan? Seorang sahabat yang mati dalam perang Uhud. Tapi dia ni adalah anak orang kaya yang mana mak ayah dia dulu bangsawan, dia orang senang, kemudian dia masuk Islam sembunyi-sembunyi, semayang dalam rumah dia, sehingga akhirnya lepas dia masuk Islam dan diketahui Islam dia, dihalau daripada rumah dia dan dia berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi Mus'ab bin Umair ni juga adalah duta pertama Islam. Maknanya waktu Nabi SAW berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi hantar duta dia kepada Madinah untuk mengislamkan orang Madinah. Yang Nabi hantar adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni waktu pertemuan hari itu bertembung, tiba-tiba dalam tawanan yang ada adalah abang dia ataupun adik-beradik dia lah. Nama dia Abi Aziz bin Umair. Bila begitu, seorang daripada orang Ansar tawan dia dan ikat tangan dia. Faqala Mus'ab lil Ansari, shadda yadayka bihi. Dia kata ikat kuat-kuat tangan dia. Mus'ab suruh orang Ansar ni ikat tangan abang dia ni kuat-kuat. Ikat kuat tangan dia. Ataupun pegang dia kuat-kuat. Jangan bagi terlepas. Fa inna ummahu dhata mata'. Ibu dia ni orang kaya. Nanti kamu dapat tebusan tinggi kalau kamu tebus dia. Mus'ab ni kata kepada orang Ansar tu supaya ikat kuat abang dia ni, minta tamak tebusan mahal. Mak ni, dia kata dia ni mak dia orang kaya ni, kalau tebus mahal ni. Abang dia kata apa? Faqala Abu Aziz li akhi, ahadhihi wasatuka bi? Begini ke cara kamu layan aku? Abang dia ni. Jawab Mus'ab bin Umair, inilah adik-beradik aku. Dia tunjuk kepada orang Ansar, inilah saudaraku, bukan kamu. Maknanya dia mendahulukan Islam lebih daripada adik-beradik. Inilah saudara aku, bukan kamu. Itulah dia tunjuk kepada golongan Ansar tadi. Kemudian lepas begitu ringkas cerita panjang, banyak cerita Badar ni kalau kita nak cerita. Setelah berakhirnya perang, mati berapa orang semalam kita sebut 70 orang daripada tentera Quraisy, ditawan 70 orang. Kemudian yang lain lari bertempiaran, tak tahu mana lari. Nak masuk Mekah pun malu dah Pak Demon ni. Pasal pergi tu dengan semangat. Lepas tu Nabi SAW kumpulkan mayat-mayat mereka dan campak dalam telaga. Bila campak dalam telaga, kemudian mereka duduk lagi situ 3 hari. Tentera Islam
duduk berkhemah situ 3 hari untuk uruskan semua tu. Dan pada itulah Nabi SAW pergi kata kepada orang dalam telaga tu, ya fulan ibna fulan. Dia panggil, Nabi panggil nama-nama mereka. Kemudian ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kamu gembira kalau kamu dulu mentaati Allah dan Rasul? Kalau kamu dulu taat kepada Allah dan Rasul, apakah kamu gembira sekarang ni? Faja'ala yunadihim bi asma'ihim, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Apakah janji Tuhan kamu juga benar? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kamu cakap dengan mayat-mayat yang tak bernyawa. Jawab Nabi SAW, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah kamu lebih mendengar dari mereka. Yakni mereka dengar apa yang sedang aku cakap ni. Berakhirlah perang Badar dan mereka pun balik, orang panggil orang Mekah balik dalam kehinaan, kalah, dan juga orang Madinah balik dengan kemenangan yang besar. Okay? Dengan kemenangan yang besar. Semua tu berlaku dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Jadi siapa saja yang menentang Allah daripada dulu sampailah sekarang lah, tidak ada musuh Allah yang menang. Cuma yang diberi tangguh tu adalah diberi tangguh tu, makna kita nampak sekarang ni orang Islam lemah, nampak dia macam dia yang menang, tapi kesudahan bagi mereka semuanya binasa. Semuanya binasa. Ada yang binasa di dunia dan ada yang nanti binasanya di akhirat. Seperti mana daripada dulu lagi, zaman-zaman Nabi terdahulu, Fir'aun sehebat-hebat dia hancur, Namrud sehebat-hebat dia hancur. Mana pergi dah tamadun-tamadun yang hebat zaman dulu? Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, orang-orang yang hebat dulu, tamadun-tamadun mereka juga. Dia bukan hidup zaman batu hak dalam imajinasi kita, tak. Mereka adalah satu tamadun yang hebat. Yang adanya binaan dia seperti binaan Mesir sampakah hari ini masih lagi ada. Tapi ke mana semua mereka? Tak ada. Itulah kesudahan bagi orang yang menentang Allah dan Rasul. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu. Siapa yang menentang Allah dan Rasul, sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Dzalikum fadzuquhu, itulah dia azab di dunia, yakni kekalahan mereka. Wa anna lil kafirina azaban nar, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir azab api neraka di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita baca habis cerita perang Badar hari ni. Mungkin habis cerita perang Badar tu saja, dah habis ayat ni. Kita akan sambung lagi. Kisah ni masih lagi panjang, masih lagi berkait dengan situasi orang Islam, macam mana nak perang, Allah bantu, dan macam mana iktiqad kita waktu kita memerangi. Kadang-kadang kita lemparkan anak panah, kita sangka kita yang lempar, tapi Allah Ta'ala kata, bukan kamu yang menepatkan dia. Kamu jauh panah je, kamu lepaskan anak panah,
ke mana anak panah nak pergi, kena musuh ke tak kena musuh, itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan. Jadi sebab tu kita ada i'tiqad dalam soal ikhtiar dan takdir. Soal kita ni hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga yang memenangkan kita. Yang menang kita Allah. Kita ni memang berusaha. Ijul lepas anak panah tu kita. Tapi nak kena musuh ke tidak, Allah Ta'ala alam. Lepas dah anak panah tu daripada busur kita, kita hanya berserah kepada Allah. Nah, nak kena ke tak kena, itu urusan Allah. Begitulah kita dalam semua urusan kita. Ikhtiar kita. Yang nak jadikan dia dakwah tu orang nak terima ke, orang tak terima ke, itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Panjang lagi cerita dia, insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada yang tegur semalam, dan kalau ada yang tersalah, tersilap, mohon dimaafkan, dan tegurlah kalau ada salah silap, sebab kita semua tak terlepas dari kekurangan. Cuma alhamdulillah itu sebahagian daripada keselamatan. Sebab kita salah ni bahaya, tapi lari tegur itulah dia sebahagian daripada keselamatan yang Allah bagi kepada saya lah khususnya. Bila ada tersalah tersilap, ada orang tegur ni satu keindahan, satu nikmat. Dan alhamdulillah kita boleh betulkan apa yang salah, dan kemudian kita boleh sama-sama menerima manfaat daripadanya. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sekali lagi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.